okey macam mana Normat bila dah masa dari atas stage lagi Normat dah rasakan memang something wrong kan. So macam mana Normat nak cover? Kan Normat tak dapat nak cover waktu tu. Masa tu okey, as a penyanyi yang baru start, saya rasa untuk for the first week tu saya rasa saya punya seni persembahan tu zero, memang kosong. Without knowledge on stage, without knowledge dari segi intellectual, apa saja saya just nyanyi secara sedap, rasa sedap saya je, macam nyanyi kat bilik air dan kereta apa semua tu. Dia punya untuk hadapi benda macam tu saya belum ready. Maknanya salah saya sebab saya tak bersedia dalam apa jua keadaan sekalipun. So benda tu yang terjadi dalam India tu, technical is technical, tapi persediaan as a singer tu patut ada. So kat situ yang saya tak dapat nak catch up sebab dari segi sebab bagi saya tak logik kalau saya tak dapat register the first note. Sebab dalam minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat tu semua alhamdulillah, walaupun ada pitching, ada flat apa semua, it is singer, itulah penyanyi. Baik buruk atau pentas itu semuanya datang daripada penyanyi. Tapi itulah, kalau boleh saya tak nak komen banyak dari segi technical, tapi biarlah saya cakap benda ni persediaan diri saya tu kurang untuk for the minggu kelima. Kenapa kurang Normat? Sebab tu saya tak nak blame on technical, just put blame on me. Dia punya macam saya cakap tadi lah, persediaan atas pentas, persediaan untuk menghadapi benda-benda yang macam tu saya tak ada. Maksudnya awak kurang latihan ke atau macam latihan tu bukan dari segi bukan nak cakap kurang latihan, no. Kadang-kadang kalau kita jalan kaki, kalau kita sentiasa jalan dah umur daripada 3 tahun kata boleh pandai berjalan sampai umur ke 31 tahun, kalau saya berjalan tu nak terlanggar batu, ini terlanggar batu. So macam tu juga on stage, saya as a human. So waktu rehearsal okey? Waktu rehearsal okey, alhamdulillah. Benda tu tak ada terjadi. Kalau macam nervous tu, saya cakap minggu kelima, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat pun memang ada nervous dia. Tapi alhamdulillah dalam 15 second ke 20 second saya dapat handle dia punya nervous tu. So pengalaman tu Normat anggap apa? Adakah sebagai satu pengajaran tu Normat? Sangat pengajaran Kak. Sebab apa? Saya tak biasa nak pakai in-ear. So lepas ni mungkin kalau ada apa-apa yang akan datang on stage, saya mesti ada backup plan, which is saya kena ada monitor kat depan ke nak on monitor. Itu silap saya lah. Sebab kita macam tu orang cakap, you boleh minta apa saja yang I akan bagi apa saja dekat you as long as you can deliver the song. You can deliver the performance. So silap saya kat situ. Sebab saya tak minta macam tu lah. Sebab kita dalam masa 5 minggu tu saya tak pernah terfikir benda-benda yang akan terjadi on stage. Kita fikir kita nak nyanyi je. Kita tak fikir apa yang akan terjadi kalau ada apa-apa on stage. Apa perasaan awak bila Tok Ram kata macam sampai dah tak ada markah dah nak tolak untuk awak? Sedih tu tak, kecewa dengan diri saya. Sebab apa? Benda tu betul. Sebab Tok Ram dia menilai dari sudut yang sangat dalam, dan dia seorang juri yang sangat jujur. Kalau kau bagus, kalau kau tak bagus, aku kena cakap kau tak bagus. Sebab saya pun belajar daripada dia daripada minggu pertama sampai minggu kelima. So benda tu saya tak boleh nak komen apa-apa. Itu dia sebagai juri, dan itulah kerja dia. Kita as a contestant kena terima tu semua, dan especially dia saya terima bila dia cakap macam tu. Sebab saya tak boleh doubt saya punya kesalahan on stage. Awak jangka tak awak boleh bertahan sampai minggu kelima? Saya tak jangka. Target saya sampai minggu kedua je. So Normat, perjalanan selepas ni macam mana? Alhamdulillah saya dah melalui fasa-fasa yang sangat mencemaskan, menggetirkan, yang sangat mendebarkan, pressure on me sangat-sangat banyak. Dan perjalanan selepas UV ni adalah satu norma baru norma baru di mana saya melangkah ke the real industry, di mana saya sekarang ni saya and team Indie Music tengah menyelesaikan music video untuk for the next single yang bertajuk itulah. Kita akan keluarkan single terbaru Normat dalam masa terdekat ni, tapi kita akan
buat announcement yang lain lah. Tapi lagu dah siap sebenarnya, tinggal nak siapkan dia punya music video je. Settle tu nanti kita akan announce dalam masa dekat. Tajuk. Very dekat. Tajuk dia tu. Dah tak lama dah. Dah tak lama dah. So ini sebagai memang dah plan kalau Sinki akan release kat, tapi sebagai macam this is the right time untuk Sebenarnya saya dah plan dengan Indigital sebelum saya masuk GV lagi lagu ni, tapi ada rezeki dalam GV, saya jalankan GV dulu. Dan memang pun kalau contohnya saya, even though saya terkeluar minggu kedua pun, inilah saya punya perjalanan yang seterusnya. Untuk orang cakap lepas ni jangan hilang, lepas ni jangan jangan stop. Saya tak hilang, saya tak stop, sebab bila saya dah masuk GV tu saya memang saya nyanyi, saya berkarya sampai dah saya dah tak berdaya lah. So mungkin ramai tak tahu lah sebelum ni ke mana Nomad sebenarnya. Mungkin saya ada, cuma saya tak ada dalam industri muzik saja. Kewujudan saya dalam industri muzik tu tak ada, cuma saya buat kerja-kerja yang macam orang lain yang buat, tapi bukan dalam bidang muzik lah. So macam kalau komen-komen netizen kan, ada yang komen-komen nakai cakap ada balik Nomad ni antara yang looking semua termasuk you sendiri. So ada yang macam nak tengok lah kata apa you dengan adik-beradik lain macam buat satu team like tournament ke apa-apa. So ada tak terimpikan macam bila dah adik-beradik dah kita mula orang dah hati kan, mungkin this is right time untuk bawa adik-adik sama ke kan? Untuk adik-adik bersama, untuk Dari segi, mungkin dari segi career seni ke ataupun dari segi kata apa pemberitaan lain ke? untuk macam tu, saya tak rasa adik-beradik saya suka menyanyi. Kalau untuk benda yang sport, mungkin akan ada, sebab saya tak pernah terfikir benda macam tu. InsyaAllah kalau tahu kita buat tournament ke Sebab kan. ada contoh yang mengatakan macam before this kita tahu adik-beradik sendiri kan. So diorang mungkin nak melihat dari segi situ. Adik-beradik Nomad dari segi situ. Tak pernah terfikir macam tu. Tapi mungkinlah kalau kita boleh buat something yang fun untuk kita sharekan kepada orang ramai. Mana tahu kita suka satu benda yang baik, tapi dalam buat masa sekarang ni kita tak boleh nak bersatu, tak boleh nak berkumpul kan. Mungkin insyaAllah lepas ni kita boleh buat sesuatu benda yang kita boleh share dengan orang, ataupun orang boleh join dengan kita, beriadah dengan kita ke. Who knows, insyaAllah. So dari segi fanbase sebenarnya Nomad agak ataupun mempunyai banyak pengikut semua. So ada tak macam memang dah buat ke YouTube channel ataupun akan buat selepas ni? Saya tak pernah terfikir dan saya tak plan pun untuk buat untuk YouTube apa semua benda, sebab saya rasa bagi saya untuk kita ada benda yang kita boleh share dengan orang, kita ada benda yang kita tak boleh share dengan orang. Which is biarlah saya share saya as a penyanyi sahaja. Apa yang saya buat, record lagu apa yang saya akan record, perjalanan sendiri saya. So peribadi is peribadi, music is music. Sebab saya rasa semua orang pun ada privacy masing-masing. So kita kena menghormati privacy itu masing-masing. Which is kalau benda-benda yang contohnya benda-benda yang yalah kita as a jadi tontonan orang, kita kena share juga benda-benda, tapi peribadi is peribadi. Music life is music life for me lah. Bila benda macam ni, adakah Nomad akan kembangkan selain daripada kembali menyanyi, aktif, berlakon kalau dapat offer ke mungkin nanti? Takut. Fokus menyanyi dulu. Saya rasa dia macam ni. Menyanyi is menyanyi. Kalau rezeki tu, kalau contohnya lah, kalau rezeki tu Allah cakap kun fayakun, kau berlakon lah hari ni, saya tak boleh nak tolak rezeki tu. Tapi for now, kalau ikut keadaan saya yang saat ini, ketika ini, saya rasa more tu menyanyi dulu lah. So tadi Nomad cakap macam mengaku macam kurang persediaan masa minggu kelima. Adakah Nomad merasa pada minggu kelima tu macam dah di zone selesa, di comfort zone? That's why saya bila berada dalam GV, saya tak pernah rasa ada comfort zone. Sebab apa, kompetitor saya tak memikirkan siapa kompetitor saya memikirkan benchmark saya. So untuk meletakkan diri saya dengan benchmark legend-legend kita ni, it's not easy, and we cannot be there pun actually. Kita tak boleh ada kat situ pun sekali. So pressure saya tu adalah untuk macam mana aku nak duduk walaupun 20% sama dengan dia, itu saja. So persediaan tu saya tak cakap sikit, banyak persediaan yang saya buat. Tapi bila benda-benda yang tak diingin terjadi, saya jadi kelam kabut. Saya jadi macam, aku kena buat apa ni? Aku kena macam mana aku nak adapt balik, macam mana aku nak get on track balik. Itulah yang saya terlepas pandang macam mana nak mengatasi benda ni.
di antara kesemua peserta sendiri, di mana mana peserta yang macam Nok rasa paling sengit dan paling suka untuk Nok untuk Paling challenge? suka, saya ada dua benda kat sini dari segi persembahan dan vokal. Persembahan Kak Ani, vokal Abang Mus. Sebab oh sorry, lagi satu Abang Yan. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Kak Ani is kita kenal Kak Ani sebagai memang ratu persembahan on stage. Abang Mus dia punya aura. Abang Yanzin dia punya penghayatan lagu dia. Sebenarnya semua tiga-tiga ni penghayatan, tapi saya pilih yang patut saya cakap on my personal opinion. Itulah dia. Dari segi lagu-lagu, pemilihan lagu-lagu tu memberi cabaran besar pada awak tak? Sangat sebab okey, saya dibesarkan pula. Saya meminati muzik balada, ballad. So bila dapat lagu Fast Numbers, benda tu adalah satu pressure bagi saya. Sebab satu nak kena nyanyi Fast Number, yang kedua nak kena bergerak on stage. Cabaran yang sangat besar dan susah nak nyanyi lagu macam tu. Tapi alhamdulillah, walaupun tak 100% macam mana expectation orang, tapi saya mampu buat lah. Lagu mana yang paling bagi mencabar pada awak daripada, sebab minggu pertama lagu awak sendiri kan. So lagu minggu kedua ke minggu kelima, lagu mana yang awak rasa yang paling betul-betul mencabar vokal awak? Mencabar saya dia vokal minggu kedua, minggu ketiga dengan minggu kelima. Persembahan minggu ketiga, aku Skandal. Itu sebab itu kena menyanyi, nak kena bergerak, nak kena energy. So saya rasa kalau tanya saya persembahan mana yang saya tak boleh lupa, aku Skandal. Dia persembahan minggu ketiga. Itulah sebab saya tak pernah letak benchmark untuk Fast Number. Saya tak pernah letak benchmark untuk menyanyikan lagu-lagu Fast Number. Tapi alhamdulillah, saya rasa kalau okey kot, bagi diri saya lah, okey kot, tapi bukan 100%, which is 55%. Macam lagu Kasih Latifah tu susah ke? Sebab sampai awak terlupa lirik kan? Susah. Sebenarnya saya tak lupa lirik. Saya diam tu disebabkan untuk cari balik dia punya key dia. Sebab orang yelah, macam kita tak tahu sebagai penonton, orang akan ingat awak lupa lirik. Sebenarnya awak bukan lupa lirik lah. Tak lupa lirik. Tapi tak apa. Pandangan orang is pandangan orang. Pandangan saya is apa yang terjadi saya ketika itu. Sebab bagi saya, kalau untuk meneruskan lirik yang sumbang tu, better orang judge saya lupa lirik daripada saya nyanyi sumbang. Kenapa Nok tak buka je earphone tu? Saya dah cuba buka dah. Tak boleh. Bila saya buka, bila on stage, kita ada satu situation di mana on stage dia punya tempo dia, contohnya kat stage kalau ikut 4 bar 1 2 dekat kalau dekat stage 3 4 dekat house, dekat ambience, dekat tempat konsert tu 1 2. So dia land back. So saya dah buka, itu yang saya jadi macam termasuk awal atau terlambat. So saya try buka tu, so bila dah tengah-tengah tu saya dah dapat balik. Lepas solo tu saya terlambat sikit dalam 2 bar disebabkan saya buka tu lah. Itulah macam saya cakap tadi, persediaan untuk for the bad situation saya ketika on stage. Itu salah saya lah. Saya tak boleh nak blame benda lain. Nak baca tak komen-komen orang? Baca. Apa? Saya baca. Benda tu, yelah, itu ada pertandingan dan itu adalah entertainment. Orang mengharapkan suatu benda yang wow, yang gempar. So bila kita tak bagi, kita patutlah dapat benda-benda macam tu. Dan benda-benda macam tu tak menjatuhkan saya, tak mendownkan semangat saya. Sebab dulu mungkin betul kak, saya rasa macam down. Tapi sekarang saya tak rasa saya down. Sebab apa? Komen-komen pedas ni saya perlukan untuk naikkan semangat. Oh, kau cakap aku macam ni okey, aku nak buat lagi bagus. Bagi saya macam tu. So saya terbuka untuk semua orang untuk menilai saya, untuk memajukan diri saya dalam bidang nyanyian. Saya perlukan benda tu sebenarnya. Kau nak kritik lah, kau ni. Saya terima dengan hati yang terbuka, dengan tangan terbuka, dan saya appreciate benda tu. Sebab kalau orang duk cakap, oh kau bagus, kita shot sendiri lah nanti. Bagi saya. Sebab saya, sebelum ni saya tak kuat lah. Orang cakap saya macam, alamak, tak nak malu nak nyanyi dah apa semua. Sekarang ni saya rasa, nak cakap apa-apa, just go ahead. Aku akan terima sebab benda tu memang aku deserve dapat komen yang macam ni. Adakah macam masa awak
apa hilang sekejap lah kan. Adakah komen-komen netizen pun main peranan juga masa tu? Yang sebab awak kata sebelum ni awak tak kuat kan bila nak betul berhadapan benda tu komen-komen lah salah netizen. satu sebab yang bila kita dah buat sesuatu benda tu, bila orang komen saya jadi down. Saya jadi macam frustnya lah apa semua. Okay dah tak apa lah, aku tak payah nyanyi. Macam tu lah. Tapi sekarang bila orang cakap macam tu, kat situ lah kita tahu kat mana kelemahan kita, apa benda yang kita kena perbaiki.